Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan M14 akan membentangkan tentang dasar awam berkaitan dengan pencemaran alam. Pertama sekali kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Akan dimulakan dengan Rania. Saya Rania binti Roslan, MBBS 19091224. Saya Masyita binti Ahmad Naami, nombor matrik MBBS 1909-1353. Nama saya Farah Wadiha binti Nur Asikin, nombor matrik saya 1909-1219. Nama saya Nurin Jasina Joli binti Joli, MBBS 1909-1177. Nama saya Nur Balkis binti Muhammad Rizwan, MBBS 1909-1352. Saya Damia Tarmizi, MBBS 1909-1274. Saya Aminah Tuhanani binti Osman, MBBS 1909-1418. Saya Nurul Ifa binti Azman, MBBS 1909-1268. Saya Nur Syafiqah binti Aminuddin, MBBS 1909-1306. Nama saya Auni Widat binti Muhammad Yusof, nombor matrik MBBS 1909-1265. Okey, baiklah. Sekarang saya akan kongsikan slides yang telah kami sediakan. Okey, saya akan bahagian saya adalah ringkasan untuk larangan melepaskan minyak ke perairan Malaysia. Okey, larangan ini dikuatkuasakan di bawah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 yang mana larangan ini memperuntukkan undang-undang untuk mencegah, menghapus, mengawal pencemaran dan membaiki alam sekitar. So sebenarnya akta ini agak luas lah berkaitan dengan alam sekitar dan penjagaan air, kualiti air laut termasuk di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Okey, sedikit pasal larangan ni, latar belakang dia diperkenalkan pada 15 April 1975 dan sejak daripada itu telah dipinda sebanyak 4 kali, iaitu pada 1995, 1996, 1998 dan 2001. Dan pada masa kini kerajaan juga bercadang untuk meminda lagi sekali akta ini apabila banyak pencemaran telah berlaku, pencemaran air, dengan ingin mengetatkan lagi dan menguatkan lagi hukuman, memberatkan lagi hukuman kepada pesalah-pesalah yang melakukan syarikat-syarikat yang melakukan pencemaran kepada perairan air Malaysia. Dan kepentingan larangan ini sebab air laut ni memainkan peranan penting, jadi ia untuk menjaga kelestarian air, ekosistem yang stabil, sebabnya dalam air tu banyak banyak haiwan dan tumbuhan yang perlu dijaga dan kelangsungan hidup generasi akan datang. Okey, itu saja. Terima kasih. Saya Rania binti Roslan. Saya akan menerangkan tentang kategori bagi larangan membuang minyak ke dalam perairan air Malaysia. Jadi larangan ini diletakkan di bawah kategori dasar peraturan. Apa itu dasar peraturan? Dasar peraturan ialah penggubalan undang-undang bagi menguruskan kehidupan rakyat dan juga untuk melindungi pihak lain daripada sebarang ancaman. Jadi larangan ini ada disebut di dalam Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, iaitu Akta 127 Seksyen 27/2, iaitu mana-mana pihak yang melepaskan atau menumpahkan minyak atau apa-apa campuran yang mengandungi minyak ke dalam perairan Malaysia tanpa sesuatu lesen boleh dikenakan denda tidak melebihi RM500,000 ataupun boleh dipenjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi Jabatan Alam Sekitar memainkan peranan penting untuk mempertingkatkan penguatkuasaan undang-undang ini. Jadi untuk mengelakkan diri daripada didenda ataupun dipenjara, pihak tidak bertanggungjawab akan lebih gentar dan takut untuk membuang minyak, sisa-sisa minyak mereka ke dalam perairan Malaysia.
justru kerajaan dapat mengelakkan masalah pencemaran air di Malaysia. Itu sahaja untuk pembentangan saya. Okey, seterusnya saya Nurul Ifah akan membentangkan tentang contoh untuk larangan melepaskan minyak. Artikel ini saya ambil daripada Berita Harian di mana tajuknya ialah pencemaran minyak, siasat heret laku ke mahkamah. Next slide. Okey. Jadi proses untuk sifat-sifat dasar awam untuk artikel ni, pada mulanya tumpahan minyak ini disedari oleh orang ramai yang mendakwa bahawa mereka menghidu bau minyak yang kuat dari arah pantai. Kemudian untuk keputusan dasar, Kerajaan Melaka mahu pihak berkuasa untuk melakukan siasatan segera berhubung dengan insiden tumpahan minyak di perairan Tanjung Tuan dan sekitar Port Dickson, Negeri Sembilan. Untuk kenyataan dasar, Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Muhammad Ali mengeluarkan kenyataan bahawa kertas siasatan kes ini sudah dibuka untuk membolehkan tindakan diambil di bawah Seksyen 39B Enakmen Sumber Air yang memperuntukkan denda maksimum 250 juta. 250,000. Okey. Justeru, beliau meminta pihak Jabatan Laut Malaysia dan Jabatan Alam Sekitar untuk terus menjejaki pelaku yang tidak bertanggungjawab tersebut. Okay, seterusnya untuk dasar, jadi selepas daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh menteri tersebut, pihak berkuasa Negeri Sembilan mula menyiasat punca berlaku tumpahan minyak di pantai berkenaan dan mereka juga melakukan kerja pembersihan tumpahan minyak juga dilakukan. Untuk hasil dasar, kurang kes tumpahan minyak berlaku dan perairan di Tanjung Tuan tersebut menjadi semakin bersih, namun ianya tidak sepenuhnya bersih kerana kerja pembersihan tersebut mengambil masa yang lama kerana ia juga membabitkan kawasan paya bakau yang terdapat di pantai terbabit. Okey, itu sahaja untuk saya. Okey, seterusnya saya akan terangkan tentang teori yang berkaitan dengan dasar ini. Teori yang berkaitan ialah teori institusional. Institusi kerajaan bertanggungjawab dalam menentukan, melaksana dan menguatkuasakan dasar awam. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia bertanggungjawab untuk mengawal dan menghalang pencemaran di kawasan laut negara. Ini logo Maritim Malaysia dan ini adalah kawasan laut yang tertumpahnya minyak. Ini adalah contoh pegawai Maritim Malaysia. Peranan dan ciri-ciri dasar awam mengikut teori institusional. Jadi, dia terbagi pada 3. Sifat polisi kerajaan adalah bersifat menyeluruh dan maksudnya semua rakyat adalah tertakluk kepada undang-undang. Kedua, kerajaan berkuasa mengenakan paksaan terhadap rakyat. Dan ketiga, kerajaan akan menjadikan dasar awam ini sah dari segi undang-undang dan digubal dan dikuatkuasakan. Okey, yang kedua teori yang berkaitan adalah teori incrementalisme. Okey, teori incrementalisme ini sebagai penerusan atau sambungan daripada aktiviti kerajaan yang lalu dengan membuat beberapa penambahan atau pengubahsuaian. Hal ini kerana dasar ini telah pun dipinda sebanyak 4 kali. Jadi antara faktor penggubal menggunakan teori ini ialah kerana pembuat dasar tidak mempunyai banyak masa dan ia juga berkaitan dengan kebijaksanaan. Seterusnya kos yang diperlukan dan seterusnya kurang pengetahuan atau pengalaman. Okey, dan seterusnya kebaikan. Teori ini incrementalisme lebih selamat meneruskan dasar sedia ada dengan sedikit pengubahsuaian dan dapat mengurangkan konflik dan memelihara kestabilan sistem. Okey, kesimpulannya, pembuat dasar pendapat lebih selamat untuk mereka meneruskan dasar yang sedia ada kerana tidak berupaya untuk meramalkan kesan terhadap polisi yang baru. Jadi di samping itu pendekatan ini penting untuk mengurangkan konflik, dan untuk mengekalkan sistem politik itu sendiri.
Okay, terima kasih. Okeylah, baiklah. Seterusnya saya akan membentangkan, maaf, dengar ke suara saya? Dengar. Okey, saya akan teruskan dengan program pemeliharaan Taman Negara, di mana Taman Negara ni lah tempat kita menyimpan dan menjaga kita punya alam sekitar ya. Di mana ada haiwan dan tumbuh-tumbuhan yang kita nak jaga. Baiklah, program pemeliharaan Taman Negara ni dia dikuat kuasa di bawah Akta 226 iaitu Akta Taman Negara 1980. Akta ni memperuntukkan untuk pemeliharaan dan perlindungan hidupan liar, hidup tumbuhan dan objek geologi, arkeologi, sejarah dan etnologi. Dan adalah lain-lain dia ya. Seterusnya akta ini diperkenalkan pada 29 Februari 1980 dan saya lupa untuk tambah di situ dipinda sebanyak sekali pada tahun 1983. Kepentingan larangan ni adalah pertama untuk menjaga keadaan spesies-spesies tumbuhan dan haiwan, ialah untuk generasi yang akan datang untuk tengok kita punya indahnya alam sekitar kita ya. Seterusnya untuk ekosistem yang stabil di mana kita dapat memelihara, melindungi, mengekalkan sumber-sumber ini sehinggalah masa yang akan datang. Okey, itu saja. Terima kasih. Kita ke kategori dasar dahulu. Lepas tu baru sifat dasar. Akta ini dikategorikan sebagai dasar substantif iaitu dasar substantif merujuk kepada apa yang akan dilaksanakan oleh kerajaan. Contohnya Akta Taman Negara 1980, Akta 226, Seksyen 11/1. Menteri boleh selepas berunding dengan pihak berkuasa negeri membuat peraturan-peraturan yang tidak berlawanan dengan akta ini berhubung dengan mana-mana atau semua daripada perkara yang berikut seperti penutupan kawasan tertentu dalam sesuatu taman negara dari orang awam dan perlindungan, pemeliharaan dan penjagaan terhadap sesuatu taman negara dan terhadap kerja kekal dan kerja penyelenggaraan dan terhadap kemudahan dan ameniti dan terhadap kehidupan liar dan tumbuh-tumbuhan dan ciri-ciri yang mempunyai kepentingan dari segi pemandangan, sains dan sejarah di dalamnya. Okey, baiklah. Nama saya Nur Syafiqah binti Aminuddin dan saya akan membentangkan tentang sifat dasar bagi satu dasar yang saya jumpa di bawah akta ini iaitu Taman Awam dan Taman Negara sebagai tempat larangan merokok. Dan artikel yang saya jumpa adalah daripada Free Malaysia Today di bawah tajuk Dilarang Merokok di Taman Awam dan Taman Negara. Baiklah, yang pertama kita akan melihat kepada permintaan dasar. Permintaan dasar datangnya daripada pihak Kementerian Kesihatan sendiri yang ingin melindungi golongan bukan perokok daripada bahaya asap rokok atau lain-lain produk merokok. Selain itu, ia juga dikeluarkan untuk mengekang aktiviti merokok di tempat awam supaya budaya ini tidak diterima masyarakat. Dan yang ketiga adalah untuk mengurangkan pencemaran alam itu sendiri. Jadi selepas permintaan dasar, kita bergerak kepada keputusan dasar iaitu kerajaan telah memperkenalkan peraturan larangan merokok di Taman Awam dan Taman Negara. Iaitu bagi di Taman Awam, semua kawasan dilarang merokok kecuali tempat letak kereta yang terbuka dan di Taman Negara dan Taman Negeri, kawasan larangan merokok diberikan kepada kawasan menara cerapan, tapak perkemahan, titian kanopi serta jarak 5 meter dari laluan masuk atau laluan keluar titian kanopi. Kenapa mereka bagi kepada 4 tempat ini sahaja adalah sebab ini adalah tempat-tempat yang selalu dikunjungi orang ramai. Okey, kemudian kepada kenyataan dasar, pada 1 Februari 2017, Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia iaitu Datuk Dr. Hisham Abdullah telah mengeluarkan dan menyatakan dasar ini dan ia berada di bawah Peraturan 11/W dan 11/X Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau Pindaan 2017, Taman-Taman Awam di seluruh Malaysia, Taman Negara yang telah diwartakan di bawah Akta Taman Negara 1980, Akta 226 yang kami bincangkan hari ini, serta elemen Taman Negara Kelantan,
enakmen Taman Negara Pahang atau enakmen Taman Negara Terengganu serta taman-taman negeri seperti di dalam jadual ke-9 peraturan ini. Jadi tempat-tempat inilah yang telah diwartakan sebagai tempat larangan merokok. Dan pesalah boleh didenda sebanyak RM10,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun. Kemudian kita bergerak kepada keluaran dasar, iaitu kita lihat kepada agensi yang terlibat dalam akta ini, iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Jabatan Kesihatan Negeri. Dan secara hasilnya, bagi hasil dasar adalah kurangnya masalah merokok di taman negara dan di taman awam serta kurangnya pencemaran udara. Itu sahaja, terima kasih. Terima kasih. Okey, sekarang saya akan membincangkan tentang teori yang telah diikut iaitu teori institusionalisme. Seperti yang telah dibincangkan awal tadi, institusi-institusi mempunyai kuasa yang sah dalam melaksanakan dasar yang telah diluluskan oleh pihak kerajaan. Contoh institusi yang telah saya pilih ialah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Semenanjung Malaysia atau lebih mesra dikenali sebagai Perkhilitan yang bertanggungjawab untuk memberi perlindungan kepada flora dan fauna daripada kepupusan dan memantau aktiviti masyarakat supaya mereka tidak merosakkan sumber alam secara berleluasa. Slide seterusnya. Okey, sekarang ciri-ciri yang telah diikut oleh Perkhilitan ialah yang pertama, kerajaan mendapat legitimasi atau pengasahan kepada polisi tertentu. Ini kerana Perkhilitan telah ditubuhkan oleh Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asing Malaysia. Selain itu, hanya polisi kerajaan yang terlibat secara menyeluruh atau universal. Institusi ini bertanggungjawab untuk menjaga, mengurus dan memelihara kehidupan liar dan taman negara di Semenanjung Malaysia. Seterusnya, kerajaan memperoleh kuasa yang penuh terhadap rakyat. Ini menyebabkan Perkhilitan diberi kuasa untuk mengambil tindakan sewajarnya atas kesalahan yang jatuh di bawah Akta Perlindungan Kehidupan Liar 1972 nombor 76. Itu sahaja daripada saya. Untuk pemeliharaan taman negara, kita juga ada teori inkrementalisme, iaitu penambahan ataupun pengubahsuaian daripada dasar awam yang sedia ada pada yang baru. So, teori ini kerana terdapat pindaan pada Akta Taman Negara 1980. Ia telah dipinda 3 tahun selepas Akta Taman Negara ini dilaksanakan. Ini adalah kerana untuk mengelakkan konflik. Contohnya seperti pada pindaan di bawah, Seksyen 3, Subseksyen 3 dan Seksyen 7, Subseksyen 1 untuk perenggan B dan C, Seksyen 9 dan Seksyen 11, iaitu semuanya telah ditukar kepada selepas berunding dengan menteri ataupun pihak berkuasa negeri. Daripada diputuskan dengan persetujuan sahaja, perezapan atau apa-apa ini akhirnya diputuskan keputusan muktamad selepas berunding dahulu. Maka dapat mengelakkan konflik pada masa akan datang untuk menentukan apa-apa keputusan. Terusnya, kita dapat lihat pada pindaan Seksyen 5 Subseksyen 1, perenggan A dan perenggan B, kemudian pada Seksyen 7 Subseksyen 1 perenggan A, di situ telah ditambah jawatan pada majlis penasihat ataupun jawatan kuasa supaya lebih memudahkan kerja seperti setiausaha, penambahan setiausaha dan seorang wakil daripada negeri kepada 3 orang wakil, dan juga tambahan yang Seksyen 7 itu tambahan pengarah galian di setiap negeri. Maka dengan tambahan kesimpulannya, dengan tambahan jawatan kuasa dan juga perundingan sebelum membuat keputusan, dasar awam iaitu Akta Taman Negara dapat dilaksanakan dengan lebih baik kerana terdapat pindaan.
Terima kasih.